sejahtera, selamat petang daripada saya dan juga Sande dan juga Sharon. Seperti biasa kami bersiaran langsung pada hari ini di TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah pada jam 2.30 petang setiap Rabu. Sebenarnya live ini dalam program TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah, kami akan mengongsikan program-program yang akan berlaku di sekitar anda dan juga info-info yang terkini dari segi macam kesihatan, skema, berita palsu, bantuan-bantuan kerajaan. Ini adalah satu inisiatif daripada Jabatan Penerangan untuk mengongsikan info-info yang relevan, info-info yang terpenting kepada kita punya follower, terutama di Sabah. Jadi saya rasa Sharon kita boleh start lah nih kan? Oke, boleh silakan dulu Sande. Oh, saya dulu kah? Ya. Oke, untuk pengetahuan kamu orang, saya ingin kongsikan mengenai pemulihan terumbu karang Taman Tun Mustafa mencuba untuk memecahkan rekod Malaysia bagi penanaman karang tersebar. Pendaftaran hanya percuma, terbuka kepada mereka berumur 18 tahun ke atas. Sarapan pagi dan makan tengah hari tidak akan disediakan dan juga disediakan. Disediakan. Tempat tinggal tidak disediakan lah. Tapi makanan disediakan. Semua peserta akan menerima e-sijil dan atas faktor keselamatan dan tugas yang memerlukan kawalan apungan yang cemerlang, hanya penyelam berpengalaman dengan sijil Advanced Open Water atau lebih tinggi atau mempunyai sekurang-kurangnya 30 selaman yang direkodkan selama saja yang diterima. Maksudnya sudah perlu sudah membuatlah 30 selaman. Kalau saya memang gagal sudah walaupun ada baru satu kali. Dan sukarelawan perlu membawa peralatan menyelam sendiri jika ingin menyertai aktiviti di bawah air. Slot menyelam adalah terhad dan berdasarkan first come first serve. Dan semua orang dialu-alukan untuk menyokong aktiviti bukan menyelam dan penganjur berhak memilih dan meluluskan penyelam yang layak serta menolak mereka yang tidak memenuhi syarat dan pengalaman untuk memastikan keselamatan dan kejayaan program. Jadi tarikh tutup penyertaan masih terbuka, yaitu pada 30 April dan maksud saya tarikh tutup penyertaan ialah pada 30 pada hari ini last. Dan masanya adalah 5 Mei sehingga 18 Mei lah kan yang akan berlangsung. Di mana lokasinya adalah di Kampung Tajau Laut Kudat, yaitu di penyediaan rangka karang. Di Simpang Mengayau Kudat pula adalah pengumpulan karang dan penanaman bawah air. Tetapi untuk maklumat lanjut boleh ke page biru Sabah Parks untuk pendaftaran ataupun sebarang pertanyaan. Jadi sesiapa yang sudah mempunyai 30 selaman dan sijil Advanced Open Water bolehlah mendaftarkan diri. Tapi hari ini last. Jadi kita bantu untuk memecahkan rekod Malaysia. Oke, Sharon, seterusnya. Seterusnya, siapa yang peminat movie di sini? Jadi saya mau bagi tahu kamu orang untuk datang support filem Mantera. Sebuah karya unik berjudul Mantera hasil arahan Chester Bang. Filem ini mulai ditayangkan sudah di pawagam seluruh negara bermula 24 April yang lalu. Jadi dorang maulah membawa penonton semua kan menyelami dunia mistik dan warisan budaya masyarakat Sabah. Nampak tuh. Jadi memang syok nih dengan dia punya tajuk pun yang mistis kan. Apa cerita nih? Jadi Mantera ini mengisahkan si Tanah, keturunan terakhir Bobolian. Bobolian daripada keluarga Ondia yang mewarisi kuasa mistik untuk berhubung dengan roh. Yang biasa kita tahu nih kan, kalau Bobolian memang begitulah dorang punya cara berkomunikasi begitu bahkan. Betul. Memang mesti melalui Bobolian. Jadi yang dulu-dulu. Jadi si Tanah nih dia watak utama keturunan terakhir Bobolian. Jadi krisis bermula apabila protection spell kampung dibocorkan. Maksudnya mungkin di kampung tuh dia karena protect betul, tapi sudah dibocorkan. Jadi mengundang berbagai kejadian misteri. Dengan gabungan tenaga 100% pengkarya Sabahan dengan sokongan 2 artis dari Semenanjung untuk membawa cerita kita kepada penonton di luar sana. Jadi kamu orang siapa masih belum tengok lagi filem Mantera ni, pergi kamu orang
di pawagam berdekatan dengan kamu orang sekarang lah, sebab biasanya kalau penayangan pawagam ni dia 1 ataupun 2 minggu saja betul. Jadi siapa-siapa yang belum pergi tengok lagi, kamu pergi tengok dan carilah maklumat. Kalau kamu mau tahu apa-apa jadwal penayangan dia, pergi saja Rumah Biru Page Mentera. Page Mentera. Jadi pergilah kamu orang support filem Sabahan. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul kan? tuh. Siapa lagi yang akan support? Dan saya juga ingin mengungsikan mengenai Hari Terbuka Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu yang akan berlangsung pada 15 hingga 16 Mei, di mana pada 15 Mei itu dia akan ada aktiviti dalam perkhidmatan dan juga ada aktiviti persediaan tapak pameran pun ada juga. Dan kita juga ada pameran interaktif dan aktiviti kecergasan fizikal bersama Wellness of Wheels. Itu pada hari yang pertama lah. Lepas tu hari yang kedua, mereka akan ada juga masih berlangsung pameran interaktif, saringan kesihatan pergigian dan oral, ada pocket talk dan juga saringan kesihatan lagi, dan juga food truck, gerai makan dan juga minuman. Dan seperti biasa ada juga aktiviti kecergasan fizikal bersama Wellness on Wheels, dan akan ada majlis penutupan Hari Terbuka kenapa sudah saya punya telefon ini terstuck? Hari Terbuka Makmal Kesehatan Awam Kota Kinabalu. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama. Kita ambil peluang untuk kita cek saringan kesehatan, untuk kita mengetahui info-info kesehatan, dan juga majlis penutupan Hari Terbuka untuk Makmal Kesehatan Awam Kota Kinabalu. Apalagi itu Sharon? Oke, kita tengok komen dulu lah kan. Oke, apa komen di sini dorang? Komen dia. Si Iin, tidak kuis kah untuk tiket free? Allah, tidak kuis. Tapi, saya dimaklumkan kan, kalau kita sudah pergi tengok filem Mentera tu, kita bagi review dan kita post di social media dan tag Mentera, kita akan dapat free baju. Free baju daripada Mentera. Siapa mau bagi? Jadi selagi dorang masih ada stok lagi baju tu kan, cepat-cepat pergi tengok dan bagilah review jujur. Itu dia. Oke, seterusnya kita kongsikan. Kita ada kursus pendek. Siapa-siapa yang suka berkursus nih di hujung minggu, terus besok cuti lagi kan. Betul. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikuti kursus pendek secara bersemuka di KKPPG. Berbagai jenis kursus disediakan dengan yuran yang berpatutan. Kursus Japanese Cream Puff. Cream Puff. Cream tahu tuh. Puff. Tapi ini dorang buat pada 4 Mei. Jadi ada lagi minggu ni lah, Ahad. minggu ni juga. Kursus jahitan blazer. Nah, siapa-siapa yang suka pakai blazer, jahit-jahit yang pakaian sendiri macam kita ni. Jadi bolehlah pergi berdaftar. Ini pula dorang buat pada 17 Mei dan juga kursus rantai pinakol pada 24 Mei kan. Jadi ini di mana tuh Sharon? Ini di College Community Penampang Sahaja. Dorang ni memang banyak kursus dorang buat. Jadi kalau kamu mau maklumat lebih kan pasal apa lagi kursus selain dari yang kami cakap tadi, kamu boleh siapi page social media Rumah Biru dorang. Betul. Dan apa yang kita kongsikan juga tadi, kami juga ingin mengungsikan mengenai Karnival Kita Madani Expo Grand Madani Rakyat PMR yang akan berlangsung pada minggu ini, iaitu pada 2 hingga 4 Mei Jumaat Ahad di Tawau Sabah, dan di mana dia akan ada artis-artis pentarama ataupun pentarama, ahli muzik dan juga artis pentarama akan ada di sana. Dan juga kita ada juga aktiviti seperti jualan drama, ada usahawan nadi, taklimat isu, ada kaunter perkhidmatan KWSP, perkhidmatan JPN, hiburan berinformasi, sukan rakyat, dan pelbagai aktiviti lagi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama. Tapi dia punya tempat ni, actually, saya terangkan sedikit lah, saya kongsikan pada follower kita. Salah satunya adalah dia ada Pentarama Club Malaysiaku yang akan berlangsung di Sekolah Menengah Ursula Tawau, yang akan berlangsung 7 sehingga 11.30 pagi. Tapi ini di sekolah lah kan. Dan seterusnya kita ada juga Ukhuwah Madani, iaitu 4.30 petang sehingga 9 malam, iaitu di Surau An-Nur SMK Tawau. Dan kita juga ada Temu Mesra Komuniti Madani, iaitu 9 pagi sehingga 12.30 hari. Dan
Jelajah Info Basking X Info on Wheel Pentarama Sabah yang akan berlangsung pada 8 malam sehingga 10 malam di Pasar Malam Chester Tawau. Dan program ini juga akan diadakan secara maksud saya besar-besaran di Kampung Batu Payung Tawau. Setahu saya tempat ini dia berdekatan dengan pantai nih Sharon. Depan dia pantai saja. Jadi dia akan berlangsung 7 pagi sehingga 2 petang. Jadi jangan lepaskan peluang sebab ada hiburan informasi seperti saya katakan, taklimat isu, ada jualan drama, ambil peluang untuk rakyat pula masyarakat Tawau ya, orang-orang Tawau datang ke Merang di sana di Kampung Batu Payung Tawau. Memang meriah punya, confirm meriah. Oke, seterusnya Sharon. Oke, seterusnya kita ada Bahkano Hari Terbuka Armada Timur 2025 sempena hari ulang tahun TLDM yang ke-91. Jadi tempatnya di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu, tarikh 3 dan 4 Mei, masa 8 pagi hingga 6 petang. Masuk adalah percuma untuk kepada semua pejabat awam warga negara Malaysia, dan pengunjung diwajibkan berpakaian sopan kan. Sopan-sopan kamu pergi sana kalau kamu mau pergi, dan kalau kamu orang decide mau bawa anak-anakan begitu, mesti ada pengawasan orang dewasa, tidak dibenarkan masuk tanpa pengawasan orang dewasa, dan keselamatan ada tanggung jawab sendiri. Dan juga kita mau kongsikan juga mengenai kempen Dermadara anjuran KDC Inanam dan Karambunai bersama Caritas Inanam, iaitu pada 3 Mei minggu ini dari jam 10 pagi sehingga 3 petang, iaitu lokasi di Inanam Mall. Dan kita juga akan bersama dengan top finalis untuk ngadau KDCA Inanam dan juga Karambunai 2025. Wah, kita ada peluang berjumpa, berkenal-kenal lah kan. Seterusnya Oke, Sharon. seterusnya kita ada juga Sodop Point Tutunan untuk ngadau dan juga Bu Vansoy Batang. Sempena Pesta Kaamatan Peringkat Daerah Keningau 2025, Sodop Point Tutunan untuk ngadau dan Bu Vansoy Batang Kaamatan Keningau 2025 kembali memeriahkan suasana yang diadakan pada 9 Mei 7.30 malam di Dewan Masyarakat Keningau. Jadi artis jemputan yang akan memeriahkan acara ada Marsha Milan. Wow, bukan lagi alang-alang. Terus kita ada Datuk Francis Landong. Dan juga Swilly George. Coba Isai Oku. Isai Oku. Awas. Oke, kita juga ada penampilan khas Totu Hendriko David, Bu Vansoy Batang Daerah Keningau tahun lalu, dan juga Tati Monica Majin tempat ketiga untuk ngadau kebangsaan dan untuk ngadau daerah Keningau 2024. Jadi kepada yang berada di kawasan Keningau, datanglah support dan datanglah beramai-ramai. Iya, betul-betul. Dan kita juga mau war-warkan mengenai pelancaran perayaan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2025. Kamu orang tahu di mana? Coba komen. Kita punya follow. Di mana itu? Pelancaran Pesta Kaamatan tahun ini di mana? Di mana? Adakah yang kita punya follower yang komen? Cepat. Di mana itu? Awal-awal tadi ada orang komen, tapi belum lagi kita tanya. Itulah, di mana? Di mana? Adakah? Ada yang tahu di mana pelancaran kaamatan tahun ini? Kita mau kasih tahu info nih. Nyanyi dulu bahasa dia pula. Sudah sendiri tadi Isai Oku. Di mana? Di Tambunan. Dia bilang Sizul. Ting 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 ting. Ada lagi ting ting loh. Jadi pelancaran perayaan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah tahun ini akan diadakan di Pinsempuruan Square Tambunan pada hari esok 1 Mei. Jadi kamu orang yang berada di sekitar Tambunan itu ataupun di orang-orang Sabah, datanglah ke pelancaran perayaan Pesta Kaamatan tahun ini yang berada di Tambunan. Besok. Besok oke. Jadi kita sudah masuk pergi mood kaamatan sudah. Jadi inilah. Jadi saya rasa Sharon sudah share lah tadi kan Sharon pasal Sodop Pintu Tunan itu kan. Sudah. Jadi itu antara info-info mengenai kaamatan yang diadakan pada tahun ini ataupun bulan depan besok. Besok itu. Dan juga selain itu kami juga mau mengongsikan mengenai sumbangan asas rahma, di mana
ataupun dipanggil Sarah atau dikenali sebagai Sarah lah, boleh digunakan untuk beli sehingga 13 kategori barang keperluan asas. Dan juga kita mesti perhatikan label Sarah My Kasih pada rak harga. Hanya barang berlabel ini termasuk dalam senarai yang diluluskan yang kita boleh beli. Dan kredit Sarah juga untuk maklumat kamu orang, dia akan disalurkan ke dalam MyCard. Jadi pastikan MyCard dibawa semasa membuat pembelian. Nah, pembeliannya seperti beras, telur, minyak masak, produk penjagaan diri. Tapi pastikan ada label Sarah ataupun My Kasih. Kalau kamu tidak pasti, kamu boleh mau turun aplikasi My Kasih. Betul. Jadi masukkan kamu punya nomor kartu pengenalan. Kamu login lah kan. Lepas itu kalau kamu tidak pasti, kalau kamu tidak nampak dia punya logo sumbangan Sarah rahmat, My Kasih betul. Kamu pergi scan saja tuh barcode. Ada tuh di aplikasi My Kasih tuh, kamu pergi scan, dia akan keluar layak ataupun tidak layak lah sesuatu produk itu. Betul. Oke, kita seterusnya, kita pergi kesehatan. Ya, sudah betul. ini Kita pergi kan? kesehatan sudah. Kita mau kongsikan mengenai kesehatan sudah. Oke, di sini kita ada kesehatan, kita ada info mengenai hemofilia, sumber Kementerian Kesehatan Malaysia. Pesakit hemofilia nih kan memang sangat rare, Dia satu sakit yang kekurangan faktor pembekuan darah, dan pesakit hemofilia ini akan mengalami pendarahan berlanjutan walaupun berlaku luka yang kecil saja. Maksudnya kalau macam kita terlanggar sih kan terluka bengkak macam tu. Maksudnya kalau macam luka kecil itu susah dia mau berhenti darah, betul maksudnya kan pembekuan kan. Lepas tu kita rawatan yang cepat dan mencukupi ini boleh mengelakkan komplikasi seperti kecacatan kekal pada anggota badan pesakit. Jadi sejenis penyakit warisan yang sedia ada sejak seseorang itu dilahirkan. Jadi memang jarang juga kita dengar, tapi ini satu info yang baik juga untuk kita pelajari. Berpunca daripada kekurangan faktor pembekuan darah, dan sekiranya ada pendarahan, sila rawat dengan faktor pembekuan darah bersama dengan kaedah adjustif seperti berikut. Oke, kita tengok rehat. Rehatkan sendi atau anggota yang tercedera. Ais, letakkan ais pada bahagian anggota yang tercedera. Alaskan ais dengan kain sebelum meletakkan pada bahagian yang tercedera antara 10 hingga 20 minit. Ini macam yang kita terjatuh ataupun terseliu. Sebab kalau macam kita tercedera pun walaupun tidak luka, dia luka di dalam tu kan pendarahan tu. Jadi untuk mengelakkan dia bengkak lebih besar macam tu, kita letakkan ais sekurang-kurangnya 10 hingga 20 menit. Lepas tu kita tekan tempat pendarahan ataupun balut tempat luka sendi yang terlibat. Jangan ikatlah. Kalau di sendi jangan ikat lampau ketat. Ya, kita tahan supaya tu macam kita bantu sedikit pressure supaya tidak lampau pendarahan. Berlaku tu pendarahan. Dan juga seterusnya kita ada elevasi, naikkan sendi atau anggota yang terlibat lebih tinggi daripada paras dada. Inilah antara cara-cara yang kita boleh lakukan untuk pesakit, untuk pesakit yang ada hemofilia. Dan juga kita mau kongsikan juga mengenai tips sehat untuk maafkan saya. Tips sehat untuk warga emas, di mana pelbagai faktor yang mempengaruhi pilihan kehidupan di usia emas dalam menentukan kesejahteraan hidup mereka. Jadi kita berikanlah sokongan, dukungan kepada ibu bapa Anda agar usia tua mereka dipenuhi dengan kasih sayang, perhatian tidak berbelah bagi daripada insan yang tersayang ataupun anak-anak mereka. Anak-anak dorang lah betul kan. Dan pastikan makanan mereka seimbang, aktifkan diri di rumah dan komuniti, berinteraksi dengan rakan-rakan, elakkan daripada mengambil alkohol dan dada, lakukan pemeriksaan kesehatan dan pergigian berkala, libatkan diri dalam aktiviti komuniti dan keagamaan, ikut saranan rawatan yang dinasihati oleh pegawai perubatan, dan juga luangkanlah masa bersama-sama ahli keluarga. Jadi ini merupakan tip untuk warga emas. Kita semua pasti akan betul. Kita pun akan juga jadi nih. Warga Tapi emas. saya rasakan yang tips dia kan paling penting tuh kan yang paling akhir tadi tuh luangkan masa bersama. Sebab kita nih sebagai anak nih kan kita selalu sibuk bekerja begini. Terus kadang-kadang hujung minggu kita rasa penat, kita terlupa, kita lalai, kita manusia lari dari buat kesilapan. Tapi karena pikirlah mesti luangkan juga masa walaupun sesibuk mana. Sekurang-kurangnya melawatlah, bertanya kabar ataupun kita telepon, WhatsApp, video call. Semua sekarang teknologi yang tinggi sudah. Betul. Oke, seterusnya Sharon. Oke, seterusnya kita tengok ada lagi kain nih. Ada. Bila kita perlu. Bila kita perlu cuci tangan, dia bilang itu. Bila itu. Jadi macam yang kita tahu amalan cuci tangan ini kan memang yang cara yang paling berkesan lah untuk mencegah penyebaran kuman yang boleh
menyebabkan penyakit. Yap. Jadi tangan yang bersih boleh mengelakkan kuman dari merebak daripada seseorang, lepas tu individu kepada individu lain yang karena dari sentuhan, kan telah mesti mau cuci tangan. Apapun kita buat, kita sebelum makan, sebelum kita ambil ubat itu, sebab kita menyentuh. Jadi macam saya sebagai juru solek, sebelum saya menyolek talent memang kena cuci tangan. Kalau tidak pun sumber air pada ketika itu mestilah guna hand sanitizer. Betul. Jadi di sini selain itu untuk kita boleh cakap dalam community, termasuk di dalam sekitaran rumah, tempat kerja dan sekolah, di mana-mana pun kita berada, cuci tangan itu bagus dan kita kena biasakan diri. Jadi oleh itu amalkan kebersihan tangan dengan kerap membasuh tangan menggunakan sabun dan air ataupun hand sanitizer. Jadi bila kita perlu cuci tangan, kalau yang sebelum macam biasa menyediakan makanan, memberi bantuan perubatan, dan bukan juga setakat yang sebelum saja, selepas pun kita perlu cuci juga, tangan. Kalau yang selepas pula macam kita batuk, kita bersin menggunakan tandas. Harus, oke. Nah, lepas itu bermain di luar dan apabila tangan kelihatan kotor, tapi sebenarnya kalau kita nampak bersih saja padahal. Kita tidak tahu. Jadi ataupun menyentuh dan memberi bantuan perubatan, dan juga selepas menyentuh haiwan peliharaan, peralatan dan kotoran hewan mesti cuci tangan. Betul. Jadi betapa pentingnya itu cuci tangan untuk mengelakkan sebarang penyakit akan tersebar kepada sesiapa juga diri kita. Jadi sekian saja saya rasa untuk hari ini kan, info dan juga dan juga program-program yang akan berlangsung pada minggu ini sebenarnya banyak, seperti keamatan, program apa tadi yang kita kongsikan lagi tadi tuh, ada program kita Madani dan program Madani Rakyat. Itu antara program-program yang akan berlangsung pada minggu ini. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti laman rasmi media sosial Jabatan Penerangan Negeri Sabah, dan juga terus bersama kami dalam TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah juga setiap hari Rabu pukul 2.30 betul kata petang. Jadi jumpa kamu orang pada minggu depan lagi. Bye bye.